Cinta dalam Islam tidak sama dengan konsep cinta yang cuba dibawa oleh orang Barat. Kecintaan dalam Islam adalah kecintaan yang hebat dan bersangkutan dengan ketauhidan dan keimanan. Bila kita sebut dan berbicara berkenaan dengan cinta, dia bukan sekadar emosi semata-mata, dia bukan suatu sekadar perasaan semata-mata, ia bukan sekadar syahwat semata-mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wa sa'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk berjumpa sekali lagi di dalam majlis ilmu yang kita melalui suatu tempoh yang getir dan krusial yang kemungkinan kita tak dapat jumpa, tapi hari ini Allah telah jumpakan lagi kita. Alhamdulillah. Saya diuji dengan COVID beberapa tempoh hari yang lepas dan saya benar-benar terlantar selama 10 hari. Saya ingat I can make it. I don't know whether I can survive or not. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih panjangkan nyawa, masih Allah Ta'ala kurniakan pernafasan untuk teruskan kehidupan ini, untuk teruskan perjuangan hidup. Mudah-mudahan saki-baki umur yang ada ini Allah SWT isikan umur kita semua dengan ketaatan, kehampiran dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada asalnya saya ingat COVID itu biasa-biasa saja. Sebab saya tengok gambar orang dekat Maib Serdang happy-happy saja. Ya. Rupanya lain orang, lain padangnya. Sejak daripada hari pertama saya terlantar. Pernafasan susah nak bernafas. Kadang pukul 4 pagi tu bila oksigen dah terlalu rendah, cuba pergi hospital nak masuk ward, tapi hospital kata macam ni duduk kat rumah je lah. Masih boleh kuarantin di rumah lagi, masih belum betul-betul kritikal. Saya rasa hospital pun terima yang sekarang ni yang betul-betul kritikal lah. Ketika itu sebab saya ingat saya pun rasanya dah nak pergi daripada dunia ni. Tapi doktor kata okey lagi. Dia kata pernafasan tu biasalah tu. Dia kata pernafasan batuk-batuk yang kuat. Batuk yang kuat tu macam nak tercabut nyawa. Tak dapat tidur. Satu malam tak dapat tidur. Dan saya ucapkan terima kasih kepada jemaah muslimat, muslimin Masjid Al-Falah yang mengambil berat dan menghulurkan pertolongan dan bantuan pada ketika amat bermakna
Sebab orang rumah saya pun kena juga, dan seluruh anak-anak 5 orang semua kena, tidak terkecuali. Jadi memang suatu ujian, tapi suatu ujian yang indah lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita teruskan lagi. Sebelum itu mari kita bacakan Ummul Kitab dan hadiahkan kepada para ulama, para masyayikh yang kita kutip perkataan-perkataan dan kalam-kalam mereka untuk diisikan di dalam buku Hasab ini. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya sudah sembuh beberapa minggu, tetapi post covid kesan itu terasa lah, lebih-lebih lagi daripada segi keletihan, cepat letih. Dia cepat letih. Satu hari tu macam kita nak berehat sebab dia cepat letih. Kalau buat kerja aktif sikit, jalan sikit, nanti dia dalam dipanggil fatigue. Kita akan rasa fatigue, sesuatu kepenatan, kelelahan. Baik, mudah-mudahan Allah kurniakan kesembuhan. Saya mohon doa daripada semua, insya-Allah. Semoga Allah kurniakan syifa yang sempurna. Baik, kita berada pada muka surat 150 pada tajuk ibadah pencinta Rasulullah SAW. Kesudah yang tu. Itu sudah kan? 152. Pahatkan cinta Nabi di dalam hati. Jadi cantik kita pun dah berada dalam bulan Rabiul Awal. Ya. 12 Rabiul Awal ni minggu depan tak silap saya. Hari Selasa ya. Hari Selasa 19 Oktober. 19 Oktober. Okay, masuk Rabiul Awal tu 18 Oktober Maghrib, hari Isnin tu. Baik. Cinta dalam Islam tidak sama dengan konsep cinta yang cuba dibawa oleh orang Barat. Kecintaan dalam Islam adalah kecintaan yang hebat dan bersangkutan dengan ketauhidan dan keimanan. Bila kita sebut dan berbicara berkenaan dengan cinta, dia bukan sekadar emosi semata-mata, dia bukan suatu sekadar perasaan semata-mata, dia bukan sekadar syahwat semata-mata. Ya. Orang zaman sekarang ni cinta lebih banyak dikaitkan dengan syahwat pula, ya, nafsu syahwat. Padahal cinta itu dalam agama kita mempunyai makna yang sungguh mendalam, bahkan ianya adalah sifat kepada tauhid kita kepada Allah Subhanahu Taala. Ciri-ciri tauhid kita kepada Allah itu diberserta dengan makna cinta. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu Taala, mengesakan Allah Subhanahu Taala. Mengesakan Allah, kita tidak menduakan dia. Itu tanda cinta sejati kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Itu tanda sejati. Jadi paksi kepada cinta ini semuanya kepada Allah. Daripada dialah datangnya cinta, dan kesan cinta itu kita semua diwujudkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan kerana cinta Allah, sudah tentu kita tidak diwujudkan Allah. Dan cinta Allah itu juga yang terkandung dalam makna rahmat Allah, kerana rahmat ini maksudnya luas. Yang tersekali masuk dalamnya adalah makna mahabbah, cinta, kasih,
sayang, rindu, mesra, intim, ya, prihatin. Itu semua terkandung dalam makna rahmat. Rahmat ni maknanya luas. Rahmat ilahi. Ya. Dan makna yang paling rapat dengan rahmat adalah cinta, mahabbah. Ya, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatasi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam hadis qudsi yang sahih. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Ya. Imam Ar-Razi mengatakan, kalaulah kemurkaan Allah itu melebihi sifat rahmatnya, sudah tentu tidak tercipta walaupun satu zarah pun di alam ini. Ya. Kalau Allah murka, tapi kerana Allah cinta, Allah ciptakan alam ini. Sebab tak ada siapa yang paksa Allah. Tak ada siapa yang, Allah tidak berada di bawah pressure sesiapa. Tak ada siapa yang boleh push Allah, tak ada siapa yang boleh kerah Allah. Jadi kalaulah sifat murka Allah itu mengatasi sifat rahmatnya, maka sudah tentu dia tidak berkeinginan untuk mencipta. Kalau Allah murka pada makhluknya, melebihi rahmatnya. Tapi kerana rahmat Allah mengatasi kemurkaannya, maka inilah kesannya. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, ini semua kesan rahmat ilahi, kesan cinta ilahi. Jadi oleh kerana cinta itu menyebabkan wujud kita, maka bagaimana kita tidak membalas cinta itu? Dan oleh kerana Allah itu zat yang kita tak dapat lihat dengan mata kasar, maka Allah jadikan satu orang makhluk yang sangat dicintainya. Dan Allah melimpahkan makna cinta segala-galanya padanya, sehingga siapa sahaja yang mencintai kekasih Allah Ta'ala itu, itulah yang dapat membawa hamba itu kepada kecintaan Allah yang sebenar. Sebab zat Allah ni kita tak dapat bayangkan dengan akal kita. Allah bukan dalam dunia ni, bukan di luar dunia. Allah bukan di luar alam, bukan pula di dalam alam. Allah bukan di luar kita, bukan juga di dalam kita. Sebab dalam dan luar ni makhluk, sifat makhluk. Allah tidak berhajat pada tempat, ruang dan masa. Tidak ada past, present dan future bagi Allah, kerana past, present dan future adalah ciptaan Allah. Allah bukan jenis bersaiz, bukan jenis berjarak, bukan jenis berukuran. Akal tidak dapat mencapai, fikiran tidak dapat menggapai. Bagaimana manusia cuba untuk lintaskan fikirannya untuk mengimajinasikan Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan Allah. Tidak akan tercapai. Kerana Allah memang jadikan batasan pada akal fikiran manusia. Tapi Allah jadikan pada alam ini simbol-simbolnya, lambang-lambang. Di kekasih Allah, Nabi SAW adalah lambang kecintaan yang sejati. Yang kalau bukan kerana Nabi Muhammad SAW, alam ini tidak tercipta. Kalau bukan kerana Rasulullah SAW, alam ini tidak akan tercipta, tidak akan wujud. Allah kerana apa? Kerana Allah menjadikan Nabi SAW sebagai asbab, sebagai asbab terwujudnya alam ini. Tanpa Allah Ta'ala berhajat pada asbab. Allah tak berhajat pada Nabi SAW. Seperti mana Allah tidak berhajat kepada ibu bapa kita untuk melahirkan kita, untuk menzahirkan kita di dunia. Allah tak berhajat kepada kedua ibu bapa kita. Allah jadikan ibu bapa kita sebagai asbab lahirnya kita. Dan Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai asbab wujudnya alam ini. Ya. Jadi malangnya pada zaman sekarang, manusia sudah banyak terpengaruh dengan makna cinta yang datang daripada barat. Jadi dia dah
kacau makna cinta tu. Dia dah tak dapat nak faham. Sebab bila dah cuba faham makna cinta dalam Islam, dia cuba relate makna cinta yang dia faham daripada Barat. Sebab apa? Daripada kecil dia baca novel cinta orang Barat. Daripada kecil, daripada dia sekolah college, sekolah menengah English, sekolah rendah English, college English, semua novel-novel cinta English. Orang Barat punya kisah cinta yang penuh dengan tragedi. Orang Barat ni dia tak boleh pisahkan dengan tragedi dia. Ya. Daripada zaman Shakespeare kan, semuanya kehidupan kita ni tragedi. Cinta pun mesti bertragedi. Ya. Itu bukan pendekatan Islam, ya, bawa manusia pada tragedi. Sebenarnya apa yang dicanangkan Shakespeare di dalam karya-karyanya yang menggambarkan penuh tragedi, kerana memang itu latar belakang orang Barat. Mereka tidak berpegang pada agama. Mereka tidak ada peraturan dalam kehidupan mereka yang dapat mereka pegang, kerana mereka tidak berpegang kepada kebenaran, tak berpegang kepada Islam. Maka setiap struktur dan juga sistem kehidupan mereka, ya, penuh dengan tragedi, penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Dalam pemerintahan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam hubungan kekeluargaan, dalam hubungan rumah tangga, dalam apa saja aspek kehidupan mereka, penuh dengan tragedi. Sebab tu tragedi tak boleh dipisahkan daripada karya Shakespeare yang kemudian diikuti oleh orang-orang selepasnya. Orang terkesan. Kita kalau tahu macam mana orang Barat pandang Shakespeare, cetakkan pemikiran mereka tu dalam berkarya, bagaimana nak hasilkan filem, hasilkan novel, semuanya seperti mana Shakespeare. Tragedi, ya, pengkhianatan, pembelotan, ya. Tapi cinta dalam Islam, ia tidak membawa kepada tragedi, tapi ia membawa kepada makna yang mendalam dalam kerohanian manusia. Ia berkaitan dengan peningkatan spiritual dalam jiwa manusia. Dia memaknai perhubungan dengan Tuhan dengan lebih mendalam, bukan sekadar sesama manusia. Orang Barat kan cinta dia semua sesama manusia, sesama makhluk. Kemudian dia tak ada sandaran. Akhirnya cintanya itu nak digambarkan, dilimpahkan sesama makhluk yang lemah juga. Itu yang jadi tragedi. Makhluk sama lemah, sama-sama masing-masing nafsu syahwat, masing-masing nak ada haluan masing-masing dan sebagainya. Tragedi. Ya. Cinta yang cuba dibayangkan oleh Barat ni tragedi. Ya. Perkahwinan mereka berakhir dengan penceraian, percintaan mereka dibeloti dan sebagainya. Itu biasa. Sebab mereka semua sandarkan cinta tu semua sesama makhluk yang memang lemah. Semua masing-masing ada syahwat masing-masing. Masing-masing ada kepala masing-masing. Tapi dalam Islam ini, cinta kita tidak disandarkan kepada makhluk. Kita sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta suami kita bukan kerana suami kita, kerana Allah. Ya, ini missing daripada orang Barat. Ya. Kita bukan cinta isteri kita kerana isteri kita, tapi kerana Allah. Kita cinta anak-anak kita bukan kerana anak-anak kita, kerana Allah. Jadi, cinta kerana Allah ni dia meliputi semua apa yang Allah Ta'ala zahirkan pada alam ini. Sebab tu Rasulullah tu lambang kecintaan yang sebenar, bagi dia dipanggil rahmatan lil alamin. Cinta Allah buat sekalian alam. Nak tengok cinta melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak cinta Rasulullah tak akan sampai kepada cinta Allah. Sebab tu kita kena pahatkan cinta Nabi di dalam hati kita. Kita kena pasakkan cinta Nabi dalam jiwa kita. Kita kena tanam cinta Nabi di dalam kalbu kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu cinta kawan kamu, katakan kepada dia, I love you. Orang yang faham makna cinta daripada barat, dia tak faham apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Ridwan, I love you. Gay ke ni? Cakap I love you pada lelaki dengan lelaki. Perempuan sama perempuan, I love you. Ini lesbian kan? Sebab dia daripada novelnya dengan barat. Tengok drama barat, tak barat Korea. Tengok movie barat, tak barat Korea. Habis dicemari dengan makna cinta yang tak sejati, yang penuh kepalsuan. Cinta yang cuba dicanangkan oleh akal fikiran manusia ni, itu adalah kepalsuan. Cinta yang sejati, yang apa yang diterangkan melalui wahyu yang turun daripada langit, itu cinta sejati. Dan Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu selagi aku dicintai olehmu melebihi cintamu kepada ibu bapamu, kepada anak-anakmu, dan kepada seluruh manusia kesemuanya di atas dunia ini. Dan Rasulullah mengatakan kesempurnaan iman itu terikat dengan makna cinta tadi. Cinta kepada Nabi SAW. Kenapa? Cinta kita kepada Rasulullah adalah kerana Allah. Kerana Allah tidak mencintai sesiapa melebihi cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah tidak mengizinkan mana-mana hamba untuk mencintai mana-mana makhluk melebihi cintanya kepada Rasulullah SAW. Adakah mana-mana makhluk yang lebih dicintai oleh Allah melebihi Rasulullah? Tidak. Maka Allah tidak mengizinkan kita untuk mencintai sesiapa melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasulullah kena melebihi segala-galanya. Kerana itu rahsia dan pintu untuk kita capai cinta Allah. Rasulullah pintunya. Bila kita cinta Rasulullah, itu bermakna kita cinta Allah. Bila kita taat Rasulullah, itu bermakna kita taat Rasulullah. Apabila kita mencari reda Rasulullah, kita cuba redakan Rasulullah, kita nak Rasulullah reda dengan kita, itulah maknanya reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebab cinta itu kan entiti yang satu, yang berpaksi kepada Allah Ta'ala. Dia cinta ni, dia bukan entiti yang berpisah-pisah. Cinta ibu bapa lain, cinta anak lain, cinta suami lain, cinta isteri lain, cinta Nabi lain, cinta Allah lain. Dalam agama kita, cinta bukan sesuatu yang terpisah-pisah berasingan. Cinta adalah satu entiti yang satu. Ya. Dia bukan berpisah. Kenapa satu? Sebab segalanya berpaksi kepada cinta Allah. Jadi bila nak dapatkan cinta Allah, pertama kita kena tahu siapa yang Allah Ta'ala paling cinta sekali di alam dunia ni. Sudah itu tidak lain Nabi SAW, bahkan dunia ini adalah lambang pencintaan Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Yang kita nampak alam yang terbentang luas ini adalah simbol cinta. Ini adalah lambang cinta Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka siapa yang paling hebat sekali ibadahnya di kalangan makhluk Allah? Ya? Siapa agaknya yang paling hebat sekali kualiti ibadahnya? Ya. Nabi SAW, para malaikat tidak dapat menandingi ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebab ibadat itu bukan sekadar kita tengok malaikat boleh beribadah berjuta-juta tahun. Kalau nak kata berjuta tahun, roh Rasulullah sudah pun beribadah lebih lama daripada malaikat. Sebelum malaikat tercipta, roh Rasulullah sudah tercipta. Kerana roh Rasulullah adalah ciptaan yang pertama. Berjuta tahun dah beribadah secara tunggal, secara seorang diri
kepada Allah, bertasbih kepada Allah tatkala langit dan bumi belum tercipta, tatkala syurga dan neraka belum tercipta. Daripada mana hadis ini? Daripada Al-Mustadrak As-Sahihain lil Imam Hakim. Dia mengatakan hadis ini sahih, yang disahkan juga oleh Imam Subki dan juga Imam Bulkini. Hadis dengan sanad dan riwayat yang kuat bahawa kalau tidak kerana Rasulullah, alam ini tidak tercipta, dan Rasulullah sudah ada sebelum syurga dan neraka ada, sebelum langit dan bumi ada, sebelum Nabi Adam belum tercipta. Sebelum Nabi Adam tercipta, itu riwayat daripada Imam Tirmizi. Ya. Maksudnya Rasulullah ditanya oleh sahabat, bilakah kamu mula menjadi Nabi? Rasulullah menjawab, sebelum Nabi Adam tercipta. Jadi yang umur 40 tahun di Mekah itu pemasyhuran kenabian di dunia. Pemasyhuran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Adapun kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pintu yang paling utama. Sebab tu kita nak sampai kepada kecintaan itu, kita kena banyakkan selawat, banyakkan selawat, banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Walaupun la ilaha illallah itu adalah sebaik-baik zikir, tetapi untuk mencapai zikir la ilaha illallah sebagai seafdalnya, iaitu dengan jiwa yang benar-benar bertauhid kepada nafi dan isbat yang ada pada la ilaha illallah, cahaya tauhid itu tidak dicapai kecuali dengan nur yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk perolehi nur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, seseorang kena banyakkan selawat. Sebab tu Rasulullah kata, seluruh masamu aku endorse untuk diisi dengan berselawat ke atasku. Kita tak pernah jumpa hadis yang Rasulullah kata banyakkan zikir la ilaha illallah sepanjang-panjang waktu. Kita tak jumpa. Ya, zikir. Ya, zikir. Macam mana? Zikir la ilaha illallah, kita tak jumpa Rasulullah kata zikir la ilaha illallah ni perlu diisi setiap masa, setiap waktu. Tetapi selawat ada hadisnya. Nampak? Ya, sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Tapi untuk nak mencapai hakikat yang di sebalik la ilaha illallah, itu selawat. Kerana itu Rasulullah menganjurkan seluruh masa kita itu diisi dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun la ilaha illallah, itu pada masa-masa tertentu kita baca. Kita baca 100 kali lepas subuh, 100 kali lepas asar ataupun lepas maghrib. Dah cukup. Siapa nak tambah boleh pada 200, boleh 300. Nak tambah sikit lagi sampai 1000. Tapi selawat kena lebih banyak. Rasulullah endorse untuk bilangan zikir yang banyak mengisi umur hidup kita ini, selawat. Sebenarnya dalam semua tarikat, kalau kita ikut tarikat, kebanyakan kita tak ikut tarikat, tak mengapa. Tapi saya ingin bagi tahu, orang yang ikut tarikat mana-mana ataupun orang yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang tarikat, baik tarikat Ba'alawi, Alawiyah, Syatariyah, Tijaniyah, Ahmadiyah, Idrisiyah, Sanusiyah, ya, tarikat Chistiyah, Naqsyabandiyah, dan bermacam-macam tarikat. Ya. Zikir semua tarikat ni, semua berputar pada 3 yang paling utama. 3 ni. Yang pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, selawat. Mana-mana tarikat, masuklah. Tarikat Tijani ke, tarikat Syatariyah ke, tarikat Alawiyah ke. 3 ni memang yang paling utama sekali. Dan kita akan dapati semua tarikat akan tekankan aspek kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya aspek selawat itu ada sesuatu yang paling ditekankan oleh semua tarikat. Ulama-ulama sufi tarikat. Sebab tu maulid-maulid Nabi ni biasa dikendalikan oleh ulama sufi. Sebab di dalamnya ada bacaan selawat. Orang sufi ni buat maulid bukan sekadar nak sambut maulid, tapi nak bercinta dengan Rasulullah, nak banyakkan selawat, banyakkan selawat.
Dan hadis Nabi SAW mengatakan, tidak sempurna iman kamu selagi kamu mencintai saudara kamu seperti mana kamu mencintai dirimu sendiri. Ya. Sebab tu Rasulullah kata, kalau kamu cinta saudara kamu, ungkapkan, ekspreskan cinta kamu itu. Dulu saya belajar hadis tu di Afrika. Hadis tu Tirmizi tak silap saya. Rasulullah bagi tahu pada Sayyidina Muaz, I love you. Kemudian Rasulullah kata, kalau kamu suka ataupun cinta saudara kamu, ungkapkan, zahirkan, dan cakapkan dia yang kamu cinta dia. Saya sebut tu sebelah saya, Abid, I love you. Dia pun sebut, I love you too. Ini Islam, ini ajaran Rasulullah, ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi makna cinta yang datang daripada barat dah mengotorkan perkara itu. Kata ini kalau lelaki cinta lelaki, ini gay. Ini semua sebab kepala dah berpaksi pada syahwat. Jadi makna cinta je mesti nak relate dengan syahwat. Padahal dalam Islam, cinta relate dia, paksi dia, tunjang dia adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita cinta Rasulullah lebih daripada segala-galanya? Kerana Allah cinta baginda melebihi segala-galanya. Kenapa kita kena cinta makhluk yang lain, cinta saudara kita? Kerana Allah cinta mereka. Allah wujudkan mereka, itu tanda cinta Allah. Kalau Allah tak cinta mereka, mereka takkan wujud di alam dunia ini. Dalam hadis mengatakan, Iblis kalau tahu makna cinta Allah, mesti dia juga tidak berputus asa untuk mendapat keampunan daripada Allah. Tapi dia nak pilih jadi orang yang berputus asa. Dia rasa Allah dah tak boleh ampunkan dosa dia. Dia rasa dia punya dosa lebih besar daripada keampunan Allah. Jadi keampunan Allah dia rasa tak dapat nak ampunkan dia. Dia silap. Dia yang rasa keampunan Allah tu lebih kecil daripada dosa dia. Padahal keampunan Allah, cinta Allah lebih besar daripada penderakaan dia. Apa yang dia perlu buat adalah bertaubat. But he chose not. Dia yang tak nak. Dia yang degil. Pernah dia cuba untuk nak kembali kepada Allah. Dia jumpa Nabi Musa. Sebab Nabi Musa boleh cakap direct dengan Allah. Kalimullah. Musa cakap dengan Allah, aku ni kalau bertaubat, diterima ke? Allah terima tak taubat? And then Nabi Musa AS kata, I'm going to talk to Allah. He went and he came back. And he said to Iblis, yes, but you have to prostrate before the grave of Adam. Allah kata boleh terima taubat, tapi kena sujud ke kubur Nabi Adam. Sujud pada kubur. Bukan nak suruh jadi penyembah kubur. Sejak daripada awal Allah Ta'ala perintah Iblis sujud pada Nabi Adam bukan untuk jadi penyembah Adam. Itu sebagai kiblat. Kita sujud kepada Kaabah bukan menjadi penyembah Kaabah. Itu kiblat. Allah jadikan simbol kebesaran di dunia ini, kita menghadap di situ. Allah jadikan Rasulullah sebagai simbol cinta, maka curahkan segala cintanya di situ. Nampak? Rasulullah itu kiblat cinta. Rasulullah SAW itu kiblatnya cinta. Seperti mana dalam sembahyang tak sah kalau tak berkiblatkan Kaabah, tak sampai kepada Allah. Gitulah cinta, kiblatnya Rasulullah SAW. Dan roh Rasulullah adalah kiblat roh kita semua. Saya terangkan apa tadi? Sujud. Kemudian Iblis kata, wah, ketika dia hidup dulu aku tak nak sujud pada dia ni, lagi dia dah mati jadi jenazah. Dah tak nak. Dia yang pilih untuk keras kepala. Dia yang pilih untuk tak nak sahut. Allah dah terima. Mana-mana pun hamba ni yang derhaka, benar-benar bertaubat, Allah terima. Kan dalam hadis 40 Imam Nawawi tu yang terakhir tu, hadis Qudsi, wahai hamba-hambaku, kalau dosamu datang, kamu datang dengan dosa yang seluas menutupi langit dan bumi. Kalau dosa kita tu gelap, gelita, dan dia begitu besar menutupi langit dan bumi sebab banyak dosa,
Terlalu banyak dosa sampai dosa tu menggelapkan langit dan bumi. Tapi kalau kamu datang dengan bertaubat kepada aku, kamu ketuk pintu taubat aku dengan hati yang benar, aku terima taubat. Dan aku tak peduli berapa banyak pun dosa, walaupun sebesar langit dan bumi. Bayangkan kalau planet bumi ni saja ditutupi gelap dengan dosa kita. Dan Allah tak kata bumi, Allah kata seluruh langit. Ini maha pengampun Allah, sifat rahmat Allah. Baik. Seseorang itu tidak akan merasai kelazatan iman kecuali iman itu dicampurkan dengan makna cinta. Iman itu cinta sebenarnya. Tauhid itu cinta. Ya. Suatu ketika seorang wanita datang kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia mengadu. Dia mengatakan, wahai Syekh, kalau saya boleh buka purdah saya ni untuk nak tunjukkan betapa kecantikan Allah Ta'ala kurniakan kepada saya nak tunjuk pada Syekh. Tapi apa yang saya ingin nyatakan di sini adalah, despite of Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi saya kecantikan ini, yet my husband menduakan saya. Apa maksud menduakan? Mensyirikkan dia. Mensyirikkan tu menduakan. Tidak mentauhid. Suami saya tidak mentauhidkan saya. Maksudnya tidak berpada dengan saya yang satu. Tauhid kan esa satu. Tauhid tu daripada perkataan ahad. Ahad daripada perkataan wahid. Ya. Satu. Tapi esa tu lebih mendalam maknanya daripada satu. Ya. Itu nanti perbincangan lain. Sebab satu ni dia ada 2, 3, 4. Esa ni tidak ada 1, 2, 3, 4. Esa. Walhasil, apabila mendengar yang sedemikian, Syekh Abdul Qadir Jalani terus terpingsan. Jadi wanita tadi, Syekh pingsan pula. Maka wanita tadi pun beredar. Maka anak-anak murid dia pun, Syekh, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina. Tak lama kemudian Syekh pun bangun. Kemudian anak muridnya bertanya, kenapa Syekh? What happened? Apa yang menyebabkan kamu pingsan? Itu wanita yang sebentar tadi datang melaporkan kepada aku. Wah, bagaimana laporannya boleh sampai pingsan Syekh? Dia mengatakan dia datang bahawa dia tidak rela untuk diduakan. Ye aurat makhluk hokar, शरीक को जब बर्दाश्त नहीं कर सकती है और अल्लाह खालिक होकर शरीक को बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं. हाँ, समझते हैं जी बाबूजी? जी, bermaksud wanita tadi datang dan mengadu kepadaku dalam keadaan dia makhluk dan dia tidak dapat bertoleransi dengan penduaan, dan terfikir di dalam bayanganku, dalam hatiku, Allah yang merupakan Khalik bagaimana sanggup untuk diduakan, dan bagaimana makhluk sanggup untuk menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan dia Maha Esa dan menuntut pengesaan daripada makhluknya. Bukan ini bermakna lelaki tak boleh berpoligami kalau dia mampu dan adil dan sebagainya. Cerita ni bukan nak kata jangan menduakan. Sebab apa yang berada dalam syariat Islam, itu dalam syariat Islam. Lesson daripada kisah ini adalah apa iktibar yang diambil oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Bukan bermakna Syekh, bukan. Sebab ada orang pandang daripada angle lain. Maknanya Syekh Abdul Qadir tak berapa setuju dengan poligami. Pada Syekh Abdul Qadir sendiri ada beberapa orang isteri. Dia bukan tak setuju dengan poligami. Maksudnya bila case to case basis, satu datang orang wali Allah ini, mereka sentiasa relate
hubungan hati mereka dengan Allah. Apa yang mereka fikirkan itu dipenuhi dengan Allah. Ya. Jadi iman ni cinta, tauhid itu cinta. Nabi SAW bersabda, ada 3 perkara jika berada dalam diri kamu, kamu akan merasai kelazatan iman. Kita lihat ini hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kita akan lihat 3 perkara ini semuanya berkait dengan apa yang tergandung dalam jiwa manusia. Semuanya terkait dengan makna cinta. Jadi seorang tidak akan mencapai kelazatan iman, kemanisan iman, kecuali dalam dirinya ada cinta, ada hakikat cinta yang sebenar. Kita lihat yang pertama. Apabila kamu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Sebab cinta ni Allah memang tak akan pisahkan daripada Rasul. Ya. Sebab Rasul adalah lambang cinta yang paling utama. Jadi cinta pada Rasulullah itu cinta Allah. Ya. Kedua, apabila kamu mencintai saudara kamu seperti mana kamu mencintai diri kamu kerana Allah. Ya. Macam semua pencintaan kita dengan makhluk semua kerana Allah. Sebab cinta yang sebenar adalah cinta Allah. Selain daripada Allah, semuanya kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Yang ini barat tidak ada. Kerana mereka cinta suami mereka kerana suami mereka. Mereka cinta kucing mereka kerana kucing mereka. Hatta kita cinta kucing kita bukan kerana kucing kita, tapi kerana Allah SWT. Ya. Ketiga, mencintai agama Islam yang Allah kurniakan dan membenci kekufuran seperti mana benci diri kamu dicampakkan ke dalam api neraka. Semua cinta. Apabila ketiga-tiganya berada dalam hati manusia, maka seseorang itu akan merasai kelazatan iman. Maknanya dalam hadis ini, seseorang itu mungkin beriman kepada Allah Ta'ala tetapi tidak semestinya dia akan merasai kemanisan iman. Berapa ramai orang mukmin yang beriman tetapi dia tak dapat merasakan kemanisan iman. Kerana apa? Kerana imannya tidak sempurna. Iman ni dia ada kesempurnaannya. Satu, kita dah ada dasar iman. Maksudnya kita orang Islam. Dasar iman bila kita sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dasar iman. Tapi kesempurnaannya apa yang nanti kita bina daripada rohani kita, peningkatan jiwa kita, peningkatan amalan kita, kesempurnaan kalbu kita. Itu semua boleh dibina. Sebab tu Rasulullah SAW mengatakan bahawa iman itu ada 70 cabang. Kenapa cabang? Sebab cabang-cabang itu adalah sesuatu aspek-aspek yang menyebabkan iman itu sempurna. Menyempurnakan iman itu. Ya. Nabi Muhammad SAW telah mengikat kemanisan dan kelazatan iman itu hanya apabila di dalam hati ada cinta. Maksudnya cinta ini salah satu aspek kesempurnaan iman. Bukan bermakna orang yang tak ada cinta terus terkeluar daripada Islam ataupun iman. Tidak. Maksudnya tidak mencapai kesempurnaan iman. Sebab nanti dalam kesempurnaan iman itu dia akan rasa kelazatan, kemanisan. Ya. Oleh itu, setelah ulama ahli sunnah wal jamaah melihat dan mengkaji dalam Al-Quran tentang hadis Nabi Muhammad SAW, sirahnya dan perlakuan para sahabat, cinta mereka terhadap Rasulullah SAW, maka mereka mendapati bahawa nikmat terbesar dan peristiwa paling hebat yang pernah berlaku dalam sejarah manusia ialah detik kelahiran insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Rasulullah, kelahiran yang agung, kelahiran yang penuh istimewa, yang kita raikan, yang kita sambut. Kena bergembira dengan kelahiran adalah sunnah Rasulullah SAW. Bergembira dengan kelahiran adalah syariat
Sesuatu yang disyariatkan di dalam agama Islam. Ya. Islam menitik beratkan untuk nak menzahirkan kegembiraan di atas kelahiran. Seperti mana dalam Islam itu ada ibadah yang dipanggil sebagai akikah. Apakah konsep di sebalik akikah? Apa sebenarnya akikah itu? Kenapa kita buat akikah? Kenapa kita sembelih kambing untuk anak lelaki kita 2 ekor, untuk anak perempuan kita 1 ekor? Untuk apa? Kesyukuran. Kesyukuran, suatu bentuk terima kasih pada Allah, suatu bentuk kegembiraan di atas kelahiran cahaya mata. Kita jemput jiran tetangga, jemput saudara mara, jemput adik-beradik makan daging akikah, jemput rakan ofis mai makan daging akikah, happy dapat anak. Dan wawarkan, biasanya hari ke-7 wawarkan sekali nama anak. Biasanya akikah dibuat hari yang ke-7 dan disunahkan untuk mewawarkan nama anak pada hari yang ke-7. Sebab sekalikan dengan akikah sebagai tanda kegembiraan. Tapi siapa yang tak sempat nak buat akikah, wawarkan dulu hari ke-7 nama anak. Nanti akikah itu boleh dibuat pada hari ke-14 atau hari yang ke-21 atau yang ke-28 atau yang ke-35. Betul, lepas 28 35. 28 campur 7, saya rasa macam 35. Tak sempat 35 buat 42. Betul tak? 42. Tak sempat 42 buat 49. Tak sempat 49, 56. Tak sempat 56 buat tahun ke-56 tahun. Rasulullah buat akikah untuk dirinya umur 50 lebih. 50 lebih. Walaupun beliau pasti beliau dapat tahu yang ketika beliau dilahirkan tu, datuk beliau Abdul Muttalib dahulu pasti beliau ada dengar bahawa beliau juga buat akikah. Tapi baginda suka untuk selepas Islam untuk buat akikah untuk diri beliau sendiri. Boleh tak buat akikah untuk diri sendiri? Boleh. Itu sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah tak tunjukkan kegembiraan di atas kelahiran baginda sendiri. Baginda buat akikah ke atas diri beliau sendiri. Jadi sebab tu ulama dalam hukum hakam fiqah, seseorang itu kalau dia tak pasti mak bapak dia dulu buat akikah, kata, mak bapak miskin, jangankan nak sembelih kambing, sembelih ayam pun susah. Jadi kata mungkin tak buat. Jadi saya pun buatlah. Kiralah hari ke-7. Senang saja. Hari ke-7 kita, kalau kita lahir hari Rabu, hari ke-7 kita hari Selasa. Senang saja. Kalau kita hari lahir hari Isnin, genap hari ke-7 kita itu pada hari setiap hari Ahad. Ya. Macam mana? Iyalah. Contohnya kalau seseorang lahir hari Ahad, hari ke-7 dia tu hari Sabtu. Hari ke-7 yang dia nak jemput kawan-kawan makan akikah hari Sabtu. Sebab Sabtu tu hari ke-7. Jadi bermula Sabtu yang pertama tu sampai dia meninggal dunia, Sabtu semua hari ke-7 dia. Senang saja kiranya. Dan siapa yang nak buat akikah bolehlah hantar kambing nanti. Baik, persoalannya ulama bincang, kalau mak bapak dulu dia dah buat akikah, dia nak buat akikah sekali lagi untuk diri dia, boleh. Berdasarkan hadis yang sama, sebab Rasulullah pun dah tahu juga Abdul Muttalib atuk dia buat. Tapi itu sebelum Islam datang. Tapi lepas Islam, Rasulullah nak buat lagi akikah untuk diri dia. Bagi dia tak wajibkan orang lain buat akikah untuk masing-masing, tapi Rasulullah sendiri
bergembira dengan kelahiran baginda, sembelih 2 ekor kambing untuk baginda sendiri. Jadi sebalik akikah itu dan sebalik kisah yang kita bincangkan tadi, bermakna kelahiran Rasulullah adalah sesuatu yang diraikan. Baginda sendiri tambah amalan bersempena hari Isnin, sebab baginda tahu baginda dilahirkan hari Isnin. Dalam hadis yang sanadnya kuat, yaumun wulidtu fihi, Isnin itu adalah hari aku dilahirkan, maka aku berpuasa padanya. Kenapa tambahkan amalan? Rasulullah ikat, itu adalah hari kelahiranku, maka kerana demikian aku berpuasa hari Isnin. Jadi ulama mengambil daripada hadis ini sebagai asas, maksudnya seseorang itu boleh mengembangkan apa saja dalam bentuk ibadah, kebajikan bersempena kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping berpuasa, kita berpuasa juga. Tapi selain daripada puasa, perbagaikan lagi kebajikan-kebajikan yang lain untuk diraikan sempena sambutan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempena 12 Rabiul Awal ini kita belikan satu kek yang istimewa. Bagi saya, kek yang paling istimewa adalah kek apa tu namanya, palava, ya, pavlova, palova, pavlova. Saya dah terlupa namanya. Pavlova. Istimewa. Kalau bersedia untuk anak-anak kita mungkin kek-kek biasa je. Tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anak kita kata, siapa punya birthday ni? Ini birthday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah tanam kecintaan dalam diri anak-anak kita. Bermakna kita kena ekspreskan cinta pada Rasulullah lebih lagi. Ya. Hari ni ada orang yang pertikaikan maulid Nabi SAW, tapi birthday anak dia sambut. Buat parti lagi. Sambut dia punya, panggil anak-anak dia punya rakan-rakan tadika semua. Jom sambut. Parti habis. Bawa sepupu-sepupu dia semua. Birthday anak disambut, tapi birthday Rasulullah bid'ah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sempena sambutan kelahiran anak boleh bergembira, sudah tentu kelahiran Rasulullah itu lebih lagi utama untuk disambut kegembiraannya. Lebih-lebih lagi. Saya itu kalau setiap 12 Rabiul Awal memang sudah pasang reben-reben di rumah. Birthday anak tak buat reben-reben. Birthday Rasulullah sudah ada balon, sudah ada happy birthday Rasulullah, dah siap. Sebab anak tangkap, mereka membesar dengan perhatikan. They are so sharp. They digest. Anak-anak kita semua dah tua-tua, kita buat untuk cucu-cucu kita. There is no excuse. Kalau tak nak buat macam tu, maksudnya apa sahaja bentuk percintaan. Macam kek tu salah satu cara lah. Jadi sebab itu kalau ada majlis maulid, bawa nanti majlis maulid pun bawa juga. Puasa juga. Sambut maulid juga. Berarak juga. Itu kan semua tanda expression. Tak perlu nak bid'ah, mana ini dalilnya. Cinta tak perlu dalil. Ya, awak buat kek ni untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil ni? Hadis Bukhari dan Muslim. Cinta tak perlukan dalil. Sudah faham sekarang? Cinta tak perlu dalil? Sudah mula faham? Cinta tak perlukan dalil? Ini buat kek ni mana dalilnya ni? Cinta tak perlu dalil, bang. Expression of love doesn't need of dalil. Ni buat belon-belon ni, renda-renda ni, mana dalilnya? Enggak ada dalil. Aduh, cinta enggak butuh kepada dalil. Ya gitu. Sudah faham? Cinta tak perlu dalil. Ya. Cinta tak perlukan dalil.
berarak ni? Sahabat Nabi mana buat berarak ni sempena kelahiran Nabi? Apa dalilnya? Cinta tak perlukan dalil, kami berarak. Ni angkat spanduk ni, mana dalilnya? Cinta tak perlukan dalil. Kami buat spanduk kerana cinta pada Rasulullah SAW. Kami tak perlu jumpa dalil dulu untuk nak ekspreskan cinta. Ya. Itu maksud cinta tidak perlukan dalil. Insan yang namanya termaktub di arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam riwayat lain namanya termaktub di setiap pintu syurga Allah Taala. Ada 8 pintu syurga dan ulama mengatakan di setiap pintu syurga ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manakala setengah riwayat mengatakan setiap dedaun di syurga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Persoalannya, bagaimana nama ini tidak termaktub dalam hati kita dan jiwa kita? Sebuah nama yang termaktub di arasy, di pintu-pintu jannah, di daun-daun syurga ilahi. Bagaimana nama yang hebat ini tidak termaktub dalam jiwa kita dengan penuh cinta? Justru pahatkan jiwa kita dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai di situ. Ya. Tajuk yang berikutnya adalah Rasulullah suami romantik. Ya. Suami-suami yang keras kaku, bila dia baca sunnah Rasulullah, mudah-mudahan dia jadi lembut, jadi romantik gitu. Itu bila kita telusuri. Saya ni bawa sikit je ni, kisah-kisah romantiknya Rasulullah SAW. Seluruh hidup Rasulullah bersama dengan isteri-isteri baginda melambangkan keromantikan baginda SAW. Ya. Seorang yang jiwa basah, hati basah, suka bersenda gurau, suka ajak bersembang, suka ajak berborak dengan para isterinya, ajak lumba lari, ajak bermain, bermandi sama. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajak makan luar sama-sama, ada hadisnya. Ajak berlibur gitu, bercuti, untuk nak happykan isteri dia, ada hadisnya. Tapi di sini saya bawa sekelumit sahaja, ya, sekelumit sahaja. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan berkat cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dibangkitkan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana penangan cinta itu kesannya adalah seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintainya. Apabila kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat dengan baginda, semakin mudah kita mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Semakin mudah mendapat syafaat, semakin mudah untuk melepas perhisaban. Lebih mudah untuk lepas perhisaban, lebih mudah untuk lintas titian sirat. Mudah lintas titian sirat, lebih cepat dapat minum daripada kolam Al-Kawthar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih segera dapat minum kolam Al-Kawthar, maka lebih mudah untuk dia masuk ke dalam pintu gerbang syurga Allah SWT untuk dia menikmati keseronokan selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua didekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memegang panji kepujian, dan isilah, gunakan kesempatan bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh kemuliaan ini dengan banyakkan berselawat ke atas Rasulullah. Adab kita dalam bulan Rabiul Awal adalah banyakkan berselawat, banyakkan berselawat. Ya. Saya bertemu dengan guru-guru pembimbing rohani, bertanya tentang zikir-zikir untuk umat akhir zaman. Bertanya pada guru tarikat saya, beliau mengatakan pada zaman ini zikir yang paling terbaik untuk diamalkan secara sebanyak-banyaknya adalah selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kerana selawat itu dapat membuka pintu al-ihsan, pintu ihsan dalam jiwa kita, pintu makrifat dalam jiwa kita. Kerana dengan banyak selawat itu dapat mencahayakan hati kita, dan dengan banyak selawat itu dapat menanggalkan kotoran-kotoran syirik besar dan kecil daripada jiwa kita, dapat menghindarkan penyakit-penyakit hati daripada jiwa kita, dan hati kita diisi dan dipenuhi dengan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Bustanul Wa'izin wa Riyadus Sami'in menyatakan bahawa sebuah riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aktsara salata alayya nawwarallahu qalbahu, barang siapa yang banyak berselawat ke atasku, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala menerangi kalbunya dengan cahaya. Kita ni semua minta pada Allah kan nak jadi cahaya. Itu kan doa kita, ya Allah jadikan aku cahaya. Bukankah itu doa kita setiap tahajud? Jadi macam mana nak kita jadi cahaya? Mestilah kita dekatkan dengan sumber cahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurul anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar. Semakin banyak selawat, kita dapat cahaya. Mudah-mudahan kita dijadikan cahaya oleh Allah SWT. Jadi cahaya di sini, di akhirat dibangkitkan dengan cahaya lebih terang benderang. Mana doa yang kata kita doa kepada Allah agar Allah jadikan kita cahaya? Itu doa tahajud, waja'alni nura. Ya. Kalau kita ada yang mengamalkan khulasah madad, pasti ada baca itu doa tu, doa sebelum subuh biasanya dibaca. Tapi seorang tak sempat baca sebelum subuh, sebab biasanya doa antara waktu tahajud dengan masuk waktu subuh. Tak sempat baca lepas subuh, tak sempat lepas subuh baca lepas zuhur. Bila masa sebab doa tu baik, Allah maja'al fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa ja'alni nura wa fi basari nura wa ja'alni nura wa ja'alni min khalfi nura min fawqi nura min tahti nura Allahumma a'tini nura wa ja'alni nura wa habli nuran ala nur. Ya Allah jadikan pendengaran aku cahaya, penglihatan aku cahaya, otot aku cahaya, daging-daging aku cahaya, bulu aku cahaya, rambut aku cahaya, roma aku cahaya, tulang belulangku cahaya, urat-uratku cahaya, belakangku cahaya, depanku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya. Ya Allah, tambahkan cahaya padaku, kurniakan cahaya. Ya Allah, kurniakan aku cahaya di atas cahaya, ya Allah, dan jadikan aku cahaya. Waj'alni nur, kemuncak, ya Allah, jadikan aku cahaya. Sebab tu dalam doa Al-Quran Allah Ta'ala ajar, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan cahayaku. Sebab kita yang berunsur tanah ni, sebelum kita berunsur tanah ni, kita berunsur cahaya. Roh kita berunsur cahaya yang datang daripada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin kita bercahaya. Semakin kita mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Sampai di situ, insya-Allah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.